والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ويسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau kat mana Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Orang yang memuji pun tidak ada unsur menipu, tak ada unsur nak pun orang kau gapo dia. Orang yang dipuji tidak mari perasaan riak unjuk gapo dia, maka tidak dipuji. Tidak dilarang puji itu, boleh dah kita puji orang. Tapi jarang sangatlah benda ni, sama ada orang yang memuji ataupun yang dipuji selamat daripada kebinasaan itu. Biasa manusia itu akan rosak dengan sebab pujian. Tapi kalau tak ada berlaku gapo-gapo, dibenarkan. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Sunat pula memuji seseorang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri puji sahabat dia. Kerana apa? Kerana Rasulullah tahu iman sahabat dia. Tahu kalau dipuji dia pun dia layak betul dipuji, tidak terkesan dengan pujian. Kita ni tak ada orang puji kita pun. Nah, rasa kita hebat, rasa kita gapo dah. Sahabat-sahabat Rasulullah puji kepada dia. Nabi kata, "Lauzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha." Artinya jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, nescaya lebih berat ia iman Sayyidina Abu Bakar. Ni Nabi puji iman Sayyidina Abu Bakar. Tak tahulah setara mana orang, hebatnya setara mana. Siapa Rasulullah pun puji iman dia. Dia kata riwayat Imam Baihaqi hadis mauquf ala Umar, ala Sayyidina Umar, dia kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulam ub'asu la bu'ista ya Umar. Artinya jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan akan dikau ya Umar. Oh, Rasulullah puji Sayyidina Umar. Kalulah Allah Ta'ala tak takdir ke aku ni wujud, tidak mencipta diriku, tidak membangkitkan aku sebagai Nabi, katanya Nabi, mulah Umar akan jadi Nabi pada masa tu. Oh, puji setara tu. Kerana Rasulullah tahu Sayyidina Umar tidak terkesan dengan pujian. Sayyidina Abu Bakar tidak terkesan dengan pujian. Apa maksud tidak terkesan?
Sahabat apabila Rasulullah puji, dia rasa bersyukur sangat. Banyak sahabat-sahabat berjoget depan Rasulullah kerana mendapat pujian daripada Rasulullah. Berarti sahabat juga terkesan dengan pujian, rasa gembira. Ya, tak apa benda lagu tu. Maksud terkesan dengan pujian, kesan yang negatif. Menyebabkan dia jadi malas ibadat. Apabila orang puji tu kan pakai jadi malas, jadi bisa rasa hebat, rasa gapo. Kalau orang lagu ni jangan puji, rosak dia. Manakala sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasulullah puji iman dia, ibadat dia semakin kuat, semakin gapo. Jadi pok kita rasa layak kodok dipuji. Sudah berkelayakan kodok. Kalau kita layak orang puji, kita berhenti ibadat kita rasa baik, tak boleh puji lagi tu. Teratih lagu mana Dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Antaranya abai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib. Abai kepada Sayyidina Ali. Katanya Rasulullah, ya Ja'far, mu ni serupa dengan aku khulqan wa khalqa. Tubuhmu serupa dengan aku, perangamu lebih kurang aku. Maka berjoget Sayyidina Ja'far At-Tayyar dengan pujian itu. Tak apa. Orang puji kita gembira, orang puji kita tersenyum. Bukan kata orang puji buat muka sedih. Tak ada masalah. Sahabat-sahabat menunjukkan reaksi yang gembira. Tak apa. Hal penting jangan ada unsur negatif, kesan-kesan negatif. Seperti rasa ujub, rasa takabur, rasa hebat, rasa mulia. Tu tak boleh. Ataupun rasa malah jadi ibadat. Cukup dah lah ada Rasulullah puji dah. Ada orang lagu tu. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Bahkan Rasulullah tahu apabila sahabat dipuji, koho rajin. Bukan koho malah ibadat, koho nak jadi juru, koho nak jadi ikhlas, koho rasa terima kasihnya. Dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Bukan dengan sebab pujian itu menyebabkan sahabat jadi bangga diri. Tak ada sahabat pergi jumpa orang, kenal ada aku siapa dia. Tahu ada Rasulullah puji aku gini. Ada ke tak sahabat ayat lagu tu? Tak ada. Dan ujub, rasa hebat diri. Oh, Rasulullah puji. Sepatutnya pujian itu menjadi sebab untuk kita bersyukur kepada Allah, bukan menjadi sebab untuk kita rasa kita hebat, kita mulia, kita gapo. Dan saya gira bagi mereka yang dipuji bahawa mengamati ia. Mengamati maknanya perhati, memerhatilah. Ia pada kesudahan yang ditakuti. Tuhan puji-puji ke lagu mana sudah hamba. Orang dok puji, orang dok kata hamba baik lagu mana sudah akhir hamba. Mati dalam Islam kodok, mati dalam gapo, mati dalam maksiat ko lagu mana. Sekarang nampak baik, sekarang dalam kebaikan, sekarang dalam agama, sekarang dalam kebajikan, dalam taat. Mati lagu mana fikir kesudahan. Kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Kerana ada berlaku orang baik tapi mati dengan tak molek. Tapi apabila kita baik, jangan sengkau jahat pula. Tuhan akan mematikan kita dalam keadaan jahat. Tapi benda tu boleh berlaku. Ya, supaya kita jangan rasa percaya, rasa sedap diri kita. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan dan bahawa ingat ia akan kejahatan diri dia. Ingat kalau hamba ujub, kalau hamba riak, habis punuh, habis ibadat hamba. Dan kalau hamba ingat akan kejahatan diri hamba, orang tak nampak kejahatan hamba, hamba seorang saja tahu. Jadi setiap kali orang puji kita, kita pun ingat kembali kejahatan kita. Setiap kali orang puji kita, ya aku ni depan orang, belakang orang aku tak ikhlas sebenarnya. Hati aku ni nak menunjuk. Kita royak pula. Orang duk puji kita deh. Kok luar. Kita kok dalam pula kita duk royak kejahatan kita. Supaya
pujian itu selaya gitulah. Tak masuk dalam hati menyebabkan kita khoya. Khoya jadi baik, khoya wali, khoya gapo. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia di dalam hati. Tak suka, benci sini tak suka. Baik awak tak puji saya sebab saya belum layak lagi dipuji. Kalulah pujian itu menyebabkan saya semakin semangat dalam ibadat, tak apa. Tetapi saya kalau awak puji pertama saya berhenti dah, malah dah. Ibadat saya rasa mulia dah, saya cukup dah kerana sudah layak dapat pujian. Kadang-kadang saya jadi mari riak, mari unjuk. Tak sedap pujilah saya. Gitu. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhsus turaba fi wujuhil maddahin. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya genggam oleh kamu akan tanah. Ambil tanah, lepas oleh kamu akan dia pada segala muka orang yang memuji. Ambil pekung. Kerana apa? Kerana pujian dia sangat bahaya untuk diri kita. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia, akan Sayyidina Ali. Ambil pasir pekung atas muka orang yang memuji. Kerana orang yang memuji itu bukan niat kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala, tetapi nak pun kita. Nak pun kita supaya kita rasa diri kita baik, diri kita bersih. Maka tujuan memuji itu bukan pujian yang ikhlas, tetapi nak merosakkan diri kita. Maka kita pun balas dengan ambil pasir pekung atas muka dia, yakni malukan dia. Jangan percaya dengan kata-kata dia. Bukan kata zahir ayat Quran hadis ni kata ambil pasir pekung belaka, boleh tak percaya buat pasir dah umur kita nya. Jadi hak penting jangan percaya dengan pujian itu jika menyebabkan benda-benda negatif, kesan-kesan negatif pada diri kita. Kalau benda itu menambahkan syukur, menambahkan rapat kita dengan Allah dan Nabi Muhammad, tak apa. Sayyidina Ali apabila orang puji, maka Sayyidina Ali kata, Allahumma ufirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yazunnun. Boleh berlaku hak mana depan boleh berlaku. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun dulu boleh, wala tu'akhiz tengah wa ufir ma la ya'lamun boleh berlaku hak mana-mana nah. Ni doa apabila orang puji kita. Kenapalah doa ni? Jangan kata nak jadi wali, doa ni pun tak ingat. Malu kat orang. Doa apabila orang puji kita, kita doa ke apa? Hai Tuhan, ampuni olehmu bagiku akan bagai yang tidak ada mengetahui mereka akan dia. Apung dosa hamba, pokok dia tak tahu hamba ni orang jahat juga. Maka dia puji hamba sedekah hamba orang jahat. Maka ampunkanlah dosa hamba. Benda hak dia tak tahu. Apa maksud benda hak tak tahu? Kejahatan yang hamba sembunyikan. Hak baik tu dia nampak, dia tahu. Tetapi kejahatan hamba sembunyi. Keikhlasan kau apa dia, hamba tak tahu. Hak tu, hak jahat tu, ampun dosa. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Wala tu'akhizni. Jangan mu pedulikan. Jangan mu ambil wak kira apa yang mereka kata mengenai aku. Ya Allah ya Tuhanku, dia kata aku ni baik, jangan wak kira sangat. Ya Allah ya Tuhanku, takut aku jahat. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Dan jadikan aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Mereka duduk kata lagu tu hasil daripada sangkaan dia. Dia duk suka aku baik, dia duk suka aku jodoh, dia duk suka aku ni wali, duk suka. Maka ya Allah jadi aku lebih baik daripada hak dia suka tu. Hak dia nampak lagu tu, jadikan aku lebih baik di sisimu. Lagu tu. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Marah pula. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan dia. Marah ni masuk dalam kategori sifat tak juruh. Kecuali marah bukan kerana nafsu.
Maka marah ni standard adalah masuk dalam kategori sifat kecelaan. Sebagaimana malu itu adalah sifat kebaikan, sifat mahmudah. Ada malu yang mazmumah tapi masuk standardnya masuk dalam kategori sifat mahmudah. Manakala marah pula adalah sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan dia, kesan buruk dia banyak sangat. Kita kalau ada perangai marah ni, banyak sifat-sifat buruk kita akan. Dengan adanya dalam hati kita, cepat marah, kita mengamuk, kalau kita berapa, banyak kebinasaan akan berlaku. Maka sifat marah ni, ulama sufi menggambarkan seperti anjing, dipanggil. Kalau lah orang sufi kata muka demo supaya anjing, sifat-sifat kategori marah, deki, ni sifat anjing. Manakala orang sufi kata muka demo supaya babi misalnya, hak tu berkaitan dengan nafsu. Masalah jimuk ko, masalah gapo ko berkait dengan benda-benda lagu tu, itu adalah rupa babi di dalam kitab-kitab tasawuf kata tu nafsu babi dipanggil. Nafsu anjing ni suka kekoh orang, backing, pongoh, tu babi dia panggil. Dia panggil sifat babi ada pada kita, bukan kita tu babi. Kadang-kadang kita jumpa dengan wali Tuhan, kita tunjuk sifat babi di depan dia. Maka dia boleh nampak Allah sifat. Kadang-kadang kita tunjuk sifat anjing. Tu istilah dia ni, istilah dia dalam ilmu tasawuf dia panggil lagu tu. Kadang-kadang mari depan kita dia kata, mari dia anjing-anjing lagu tu. Sifat dia, tubuh kita tubuh manusia tapi kita bawa sifat lagu tu. Maka orang-orang yang hati bersih, sifat yang budi pekerti yang baik, dia boleh kesal sifat-sifat yang tak buruk, yang buruk. Kita mari tu dia boleh perasan selalu. Perangai ni perangai anjing, ni perangai babi dipanggil. Bukan kita tu anjing, kita tu babi, kita tu manusia. Maka kena belajar buat sifat lagu tu. Kerana sifat ini akan dapat dikesal oleh orang yang hati bersih, orang yang sifat dia mulia, sifat yang baik, tak boleh masuk. Automatik. Tak sesuai nipu orang boleh kesal perangai kita ni lama-lama. Kerana apa? Kerana mensebabkan ia pada anggota yang menzahirkan akan memukul. Apabila kita ada sifat marah, tangan kita nak retak orang, tangan kita nak tapau orang, tangan kita nak rotan, nak gocoh, nak tumbuk, nak injak. Dan memaki, mulut kita mula nak sopoh, nak kata, nak nyopoh, nak gapo Dan membunuh, ambil pisau jak. Kerana apa? Kerana ada sifat marah. Kalau tak ada sifat marah nak bunuh lagu mana? Dan di dalam hati akan dendam. Anggota zahir tu, ia akan muncul daripada sifat marah. Hati yang ada sifat marah, muncul di anggotanya pukul orang, supoh orang, bunuh orang. Dalam hati pula, hasil daripada ada sifat marah pula, ia jadi dendam. Bapa orang tu berdendam dengan seseorang kerana dalam hati dia ada sifat pemarah. Tak apa aku dendam, jagalah. Maka perasaan berdendam itu muncul kerana ada ibu dia. Ibu dia berasal daripada sifat marah. Maka kita jadi berdendam. Kalau kita tak si marah ke orang, tak ada istilah nak berdendam. Nak dendam ke apa dia? Tak payahlah, tak marah dah. Dan dengki, dengki ni mari pada sifat marah juga. Ya, hamba marah dia dapat nikmat, hamba tak puas hati, hamba nak marah, maka jadi istilah dengki. Dengki ni nak suruh nikmat orang tu biar tak boleh berlaku-laku. Kalau tak boleh saya, biar tak boleh berlaku-laku. Ni ada sifat marah, maka timbul dengki. Ataupun nak suruh orang tu bahagia molek keluarga dia, jadi hancur bila. Budak tu bijak-bijak, nak suruh jadi bodoh. Orang tu molek sihat, nak suruh jadi sakit. Jalan belakang tu, mari daripada sifat marah, mewujudkan sifat dengki. Dan sukacita dengan kena bala mereka itu yang dimarahinya. Rasa sukanya, kalau orang yang kita benci saat ni, kena bala. Musuh kita kena bala, sedih. Musuh kita kena bala, suka kita padai muka dia. Berarti ada mazmumah lagi dalam hati. Jangan biar ada.
Biar sekalipun dia tu musuh kita, tapi kalau dia accident, dia sakit, kita rasa juga Allah kesiannya ke dia. Betul saya balas dengan dia dalam bab ni. Saya tak setuju dalam bab ni. Tetapi kalau dia sakit, saya rasa tak sedap juga. Kalau dia demam, kalau anak dia sakit, kalau dia ditimpa bala, saya rasa. Tapi kalau musuh kita rasa suka, ada mazmumah lagi dalam hati kita tu. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Orang lain dapat nikmat jadi sedih kita. Bapa dia periksa pandang, bapa anak dia bijak-bijak, bapa program dia suhu belaka, bapa orang ni makna dia ada dengki dalam hati. Berarti hati dia masih jahat lagi. Ikutlah ngajar berapa dia pun, hati masih ada perasaan lagu tu, berarti hati ni masih mazmumah, masih jahat lagi. Dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Nak buka rahsia orang, nak dedah aib orang, aib kita wak senyak lagu tu ya. Aib orang nak buka tu gak, nak suruh nampak kita ni hero, orang ni jahat. Lah ni tengok macam-macam orang ni. Cari isu orang, cari masalah orang, cari aib orang. Dedah ke aib manusia. Aib kita sunyi-sunyi, sembunyi, susuk-susuk. Supaya watak kita nampak kita ni jadi hero, orang lain jadi jahat belaka. Suka cari aib orang lagu tu. Ni hati ni ada mazmumah lagi. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa belaka. Habis dah. Dia jadi lagu ni, jadi jahat dah lah kita. Kita telah membinasakan diri kita, merosakkan diri kita. Merosakkan hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan orang mukmin. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat lagu tu. Bapa muncul kerana ada sifat marah. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Yakni kita sabar. Jangan lepas. Jangan duk tumbuk dinding, jangan duk sepak, jangan duk sopoh, jangan duduk gapo. Biar hancur sifat marah tu. Itu adalah benda yang sangat besar dalam agama Islam. Nabi kata gapo dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sar'ati, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia oleh beberapa laki-laki. Bukanlah kata orang tu kuat, orang tu gagah kerana orang tak boleh mengalahkan dia. Dia hebat, dia gagah, dia tubuh kata kau gapo. Hebat-hebat, kuat-kuat ini bukan situ. Hanya senya yang sangat kuat itu. Siapa dia orang yang kuat sebenarnya? Yang memiliki ia akan dirinya. Yakni dia dapat menguasai diri dia pada ketika marah. Apabila dia marah, perkataan dia, tindakan dia serupa ketika tak marah juga. Payah nak buat ni. Betul lah. Kerana nak sabar dengan kemarahan, benda yang sangat sukar. Sebab itulah orang-orang kalau duduk sore tak tahu dia ada sifat mazmumah marah kau tidak. Cuterawi dia kerja sikit, bui dia khidmat, bui dia duduk dengan masyarakat, bui dia duduk dengan masalah, lagu mana dia nak hadapi. Marah dia lagu mana. Kalau tindakan dia sama saja ketika marah dan ketika tidak marah. Tindakan ketika marah pun ada pertimbangan yang rasional. Ada pertimbangan yang benar. Maka ketika marah pun lagu tu juga. Rasulullah ketika dia menguasai, ketika dia ada kuasa, dia tidak marah. Kita sabar ni sebab tak ada peluang. Sebab tak ada kuasa. Kalau ada kuasa, ada peluang, tengoklah hamba balas.
Rasulullah apabila dia membuka kota Mekah, Fathul Mekah, maka dia tak ambil tindakan satu habuk pun kepada orang hok bunuh keluarga dia. Orang hok duk seksa dia. Orang duk bunuh sahabat dia. Orang duduk gini-gini, maka Rasulullah kata, "Antumut tulaqa." Aku bebaskan kamu semua hari ni. Katanya ulama tak ada manusia boleh melepaskan kemarahan. Boleh mengampunkan segala kesilapan sampai perikat lagu tu. Aku bebas semua benda. Kita ni kecek boleh. Tak ada kuasa pun nak marah kat orang dah. Kalau ada kuasa tengok kita nak balas lagu mana. Jadi hati kita dengan Nabi Muhammad jauh bumi dengan langit lagi. Kalau kita nak ikut dia, jalan paling sempurna jalan Nabi Muhammad. Ikutlah dia. Tak menyesal semua hidup. Tanya kita akhirat, dunia akhirat, zahir batin, tak akan menyesal. Ikutlah dia. Dalam apa keadaan dia. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki. Kita nak marah, maka kita tidak sumpah kat orang. Kita nak sumpah boleh, tapi kita tak pilih jalan tu. Biarlah, kita lepas ke dia. Dan memukul. Aku nak pukul, nak lawan, nak gocoh boleh. Tapi biarlah aku korbankan benda lagu tu. Masa nak marah ni. Masa tak marah kita sabar. Pada ketika ia marah, dia tak sumpah kat orang, tangan dia tak pukul. Pada ketika ia marah, akan seseorang yang lebih dhaif daripada dia, yang lebih lemah daripada dia. Kalau nak marah kat orang kuat, sabar. Apa demo? Sabar. Sabar apa? Oh, Masya Allah, demo hati demo sabar. Sabar apa? Tu tengok gulawai besar kemarinya tapa kita selok. Maka sabar dengan lagu tu bukan tak marah lagu tu mengarut. Dia budak kecil kau apa dia orang bawah pada kita buat masalah kita tak marah. Hak tu baru dipanggil orang kuat dalam nak melawan sifat marah. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Rasulullah, mari akak sembah jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata apa? Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Nama katanya Rasulullah kata, ya Rasulullah, suruh hamba buat satu benda. Perintah kepada hamba satu benda, tetapi pendek ke arah itu. Maknanya buat pesannya yang sangat ringkas, kok hamba boleh beramal ya Rasulullah. Mu pesan kat hamba ringkas benda dan aku boleh buat benda tu. Sabda Nabi SAW, la taghdab. Dua kalimah. La so taghdab so. La taghdab, artinya jangan marah. Rasulullah pesan lagu tu 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Nasihat ni Rasulullah tak royak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tak royak. Sayyidina Uthman tak royak. Sayyidina Ali tak. Sahabat ni Rasulullah tegur ni. Berarti teguran itu bergantung kepada manusia. Keperluan dia. Kadang-kadang ada orang ni baik dah bab ni, dia tak baik dalam bab ni. Tak payah tegur dah kebaikan dia, tegur hak masalah saja. Sahabat ni bukan suka marah, maka Rasulullah tegur bab hak tu saja. Hak lain mu beres belaka dah, cuma aku nak baiki hak tak molek tu saja. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya. Nasihat lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun ulang, la taghdab. 3 kali. Nasihat lagi ya Rasulullah. La taghdab belaka. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Dan lazim olehmu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Lazim olehmu pada kelakuan marah 2 pekerjaan. Pertama, apa dia kena buat? Daripada keduanya memecahnya. Pertama daripada keduanya, ya 2 benda. Apabila berlaku marah, 2 benda mu kena buat. Pertama daripada kedua, memecahkannya. Pecahkan sifat marah tu. Jangan kuatkan lagi. Lagu mana?
Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan itu menghilangkan sama sekali. Bukan kata menghilangkan sifat marah tu. Tak. Bukan menghilang langsung. Tapi pecahkan. Kerana kemarahan itu seperti api. Kalau terlalu kuat, dia akan membinasakan kita sendiri, hok marah. Dan orang yang dimarah pun binasa. Orang yang memarahi pun binasa. Hilang, pecah ke api itu, kecil ke dia. Nah, sedikit ke kesal dia. Tu maksud. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Marah tu tak boleh hilang kerana dia sifat fitrah manusia. Tetapi kita boleh pecah ke, kita boleh kecil ke, kita boleh kurang ke kesal dia tu. Dan tiada saya gira bahawa ia hilang. Jangan hilang ke pula. Kerana manusia tak ada marah ni sudah. Manusia tak ada marah nak pergi pergi jihad pun tak ada masalah. Orang tengok bini dia pun dia tak marah. Orang buat khianat pun dia tak marah. Jadi masalah pula. Marah ni perlu. Ya. Tetapi ada keadaan. Bahkan jika hilang ia nescaya wajib menghasilkan dia. Tak ada pula sifat marah. Jadi dayus dah pula. Tengok maksiat pun tak marah. Jadi tak ada semangat lagu tu. Orang nak tegur orang pun tak ada semangat. Biar ada perasaan marah. Perasaan sensitif. Orang mari kacau tempat kita. Orang mari nak menyesakkan tempat kita. Bagi ada rasa sensitif. Biar ada rasa teruji. Tak apa. Ada perasaan. Lagu tu tak apa. Kerana bahawasanya ia perkakah bagi memerangi sekalian kafir. Kerana perasaan marah tu boleh digunakan untuk melawan orang-orang kafir. Ketika perang kalau tidak ada perasaan marah. Ketika berhadapan dengan kumpulan sesat, kita tak ada perasaan marah kerana Allah sudah selalu. Pakai wasnya demo nak mari ajaran sesat pun logilah tempat ambo. Demo mari nak ajar Wahabi pun logilah tempat ambo. Tak ada rasa sensitif. Tak ada rasa benda tu pelik lagu ni. Sifat marah tak ada langsung. Tasawuf telajak ke. Berat lagu ni. Tak boleh. Kena ada dalam hati sensitif benda-benda lagu ni. Dan menegah daripada segala kejahatan. Kena ada sifat marah, nak tegur orang, nak gapo. Ni senyap mati rasa lagu tu. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Tu kena ada belaka sifat marah belaka tu. Orang malas semaya kita marah kerana Allah, bukan benci kepada dia. Orang kita suruh orang semaya, suruh buat kebaikan, suruh tinggal maksiat, kena ada sifat marah tu. Dan adalah marah itu seperti anjing pemburu. Anjing ni buat buru ni yang untuk molek boleh, untuk gapo boleh. Dia hanya sebagai alat sahaja sifat marah ni. Dan hanya sahaja dikehendaki dengan memecahkannya itu. Lagu mana nak pecahkan sifat marah? Mengajarnya hingga mengikut ia akan akal. Kita suruh marah kita ikut pertimbangan akal. Nak marah setara mana ingat kata benda ni tak selesai sini. Kalau kita buat tindakan yang tidak betul, tindakan yang bodoh, nescaya akan kita terima akibat dia lepas pada ni. Jadi kena mikir pakai akal. Nak buat tindakan gapo-gapo kena fikir dengan akal. Dan akan syarak. Tengok agama kata suruh lagu ni kau tak. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Jadi kita nak lepaskan marah tu, guna tali syarak dan tali akal. Biar dia ikut syarak dengan akal, baru kita lepas marah tu. Kalau tak, diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Tak usah lepas marah tu. Sebab tak kena dengan syarak, tak kena dengan akal. Jangan lepas perasaan tu. Dan tiada menyalahi ia akan kedua seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuan dia. Jangan kita ikut sangat kata sifat marah ni. Kerana dia gigak sudah lalulah. Dan ia demikian itu memakai itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajar dia. Lagu mana nak suruh dia ikut, kena belajarlah. Belajar sungguh-sungguh menahan daripada sifat marah.
Ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu mengajar sifat satu-satu sifat. Tahan marah ke, sabar ke, tawakal, satu sifat setahun. Latihan. Barulah sifat tu jadi kemah duduk dalam diri kita. Sifat sabar setahun berlatih. Sifat tawakal setahun berlatih. Sifat goni setahun berlatih. Ni 2 hari rasa sabar, sabar dah. Oh sabar dah amu. 2 hari baru. Kadang-kadang esoknya mengamuk, menetuk hacur lebu orang. Dan iaitu membinasakan akal lambat marah. Membiasakan akal lambat marah. Dan membiasakan apa tu? Apa tu? Memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Maka cara dia, jangan ajar cepat nak melenting. Jangan cepat nak marah, belajar sabar. Berlatih. Kalau nak marah sangat pun, lepas paniah. Oyak kata, ambo nak marah esok. Esok baru nak marah. Pagi esok bangun, tak ingat nak marah. Tak marah. Ajar tangguh ke benda lagu tu. Tu dia panggil cara nak memecahkan marah. Yang kedua, memelihara marah pada ketika bergerak-gerak. Kena berlatih lah. Benda payah-payah kena berlatih. Adakah semaya hak tak khusyuk termasuk dalam syarat boleh tinggal perkara keji dan mungkar? Semaya tidak khusyuk mana termasuk dalam syarat. Syarat lagu mana tu? Maknanya kalau semaya tidak khusyuk, semaya tu tak boleh menghalang kita daripada benda keji dan benda mungkar. Sebab Tuhan kata semaya hak khusyuk saja hak boleh mencegah benda keji dan mungkar. Hak tu sebenarnya. Ada orang semaya tak boleh mencegah keji dan mungkar. Ada. Kita semaya, khusyuk tak khusyuk, insya-Allah boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi tak boleh buat semua. Kalau hak tak khusyuk. Kalau hak khusyuk, dia boleh buat semua sifat mak tu. Kalau hak tak khusyuk, sekurang-kurangnya taing kita semaya, boleh dah menghalang daripada keji dan mungkar. Misalnya kita kata demo ni pergi semaya saja, duduk mengopak juga. Mengopak so ya dia nya. Hak lain dia tinggal dah kerana dia semaya. Demo tak semaya langsung banyak benda lagi lah demo tak buatnya. Gitu. Setengah kalau lah orang tengah buat maksiat, telitah kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dosa kodok tak dosa pun dia, tak jatuh kufur pun dok, tak ada masalah ke apa, telitah bismillahirrahmanirrahim tak apa. Bahkan dalam hati kena ingat Tuhan semacam. Hatta dalam buat maksiat pun kena ingat Tuhan. Mudah dengan kita ingat tu kita berhenti daripada maksiat. Assalamualaikum Ustaz, lecturer saya semua Wahabi. Sudah ya ni. Dia royak dah, hamba tolong baca soalan ya. Mereka ajar saya akidah mujassimah. Apa jadi apabila dalam perasaan jika saya kata Asy'ariyah tu sesat, adakah berdosa saya? Dan adakah dikira kufur sebab mengaku Allah bertempat? Saya tak tahu universiti itu Wahabi. Habis saya hatta saya situ. Kalau ustaz kata wajib berhenti, hari ni juga saya berhenti ustaz. Saya rela hilang sijil daripada hilang agama. Berhenti selalu. Kalau tak berhenti, buang saja. Berhenti selalu. Kalau betul awak nak kata awak rela hilang sijil daripada hilang agama, nekat sungguh-sungguh, okey berhenti dulu. Berhenti selalu. Haram dah awak duduk situ. Awal haram dah pergi pay, haram dah tulis perkataan. Gapo? Pakai berhenti selalu, pikul beg, beli jaket, balik rumah, makan nasi rumah. Kalau tak buat, tak sudut buat saja. Kalau betul nak jaga agama. Sebab dia tanya khah soalan dia untuk dia ni, sebab dia sungguh laju. Jadi kita jawab dengan cara sungguh, berhenti selalu. Kalau duk tengah pasal laptop, tutup, cabut laptop, pakai bubuh dalam beg apa semua, kelik selalu. Bubuh baju apa semua, tak payah sebut Assalamualaikum, pakai kelik selalu. Lagu tu. Nak jaga agama kan? Kalau orang sensitif, kena sungguh.
Kalau jawapan kepada orang lain pula. Ni sebab dia sungguh lah. Kita pun jawab cara sungguh. Assalamualaikum Ustaz, boleh terekes jauh mana sukatan fardu ain yang wajib dipelajari? Macam bab fiqh tu kena tahu semua hukum dalam agama. Baru kira fardu ain. Kalau tak tahu semua kira berdosa korang. Gini. Fardu ain ni ibadat orang kita nak buat lon ni. Gapo dia semaya, ibadat bab ambil semaya, bab mandi junub, bab najis, bab tu saja hak wajib kena tahunya. Hak benda hak kita tak ada kaitan dengan kita tak payah belajar tak apa. Lepas tu hak benda hak kaitan lagi akidah, kepercayaan kita, pegangan kita sebagai orang Islam. Nah, lepas tu perangai kita. Hak tu fardu ain berlakulah. Hak benda hak jauh daripada lingkungan hak kena buat tak payah belajarlah. Nah. Lagu mana nak etih ke besi kursani dengan badar besi? Oh, pelik-pelik. Besi kursani, besi dengan badar besi. Tak tahulah lagu mana nak etih ni. Tanya orang yang pandai, insya-Allah boleh. Boleh kau buat akikah satu bahagian untuk 3 orang sekaligus? Tak boleh. Satu bahagian 1 orang sahaja. Ustaz lecturer. Oh, lecturer berlaku ni. Lecturer saya kata kita kena muliakan hadis lebih berbanding dengan Al-Quran. Sebab hadis itu datangnya hukum hakam. Soalnya, rosak kodok akidah jika kita iktikad hadis itu lebih mulia daripada Al-Quran. Gini, Al-Quran mari daripada Allah Ta'ala. Hadis pun mari wahyu juga. Tetapi kedudukan dia Al-Quran lebih tinggi kerana dia direct daripada Al-Quran daripada Allah. Manakala hadis ini sekalipun nak perkataan Nabi itu wahyu juga, tetapi dia melalui perantaraan Nabi Muhammad, ranking dia duduk di nombor 2. Jadi itu kedudukan dia Al-Quran dulu barulah hadis. Ustaz, macam mana nak beramal dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali? Perlu buat solat hajat dulu ke atau terus berzikir? Berzikir gitu ya, 450 kali. Apakah perkara yang membatalkan sujud? Boleh kau dok tangan. Sujud diangkat nak ubah kedudukan kerana tak selesa. Moleknya jangan akad kerana khilaf ulama. Kalau kita akad, letak pula ada pendapat kata tambah rukun. Macam kita akad dahi, letak pula. Seperti sujud yang kedua tu. Maka akad tangan, letak pula ada riwayat kata menambahkan rukun. Molek jangan. Tapi kalau nak akad juga, ada pendapat kata tidak batal. Macam mana cara nak buat solat rawatib sebelum dan selepas jamak qasar? Jamak qasar kita semaya zuhur dengan asar. Jadi semaya sunat qabliyah zuhur dulu, lepas tu semaya zuhur. Lepas tu semaya asar, lepas tu ba'diyah zuhur dengan apa dah? Qabliyah asar. Buat gitu. Boleh kodok seorang wanita berdoa mati syahid semasa bersalin. Apa siapa berdoa nak mati, siapa kau berat 6 kali sakit. Beranak hospital takut Lah ni orang beranak rumah dah tak sakit. Beranak hospital sakit. Berkali. Jadi siapa minta mati syahid, siapa kau sakit lajuk nak bersalin. Tosolah lepas pada beranak. Ya orang Tino ni masa sakit dia akan minta benda pelik-pelik. Banyak cerita. Masa duk tengah sakit tu abang lawak kerjaan ni. Sakitnya lah abang, kerak buai lah abang. Saya tak say dah abang. Abang dia kata tak apalah kita kerak. Kerak abang, amak nak tengok kerak juga. Kita tak say dah abang lah. Kena buat teh orang dah kita ni. Sakitnya lah abang. Abang dia pun kerak. Lepas pada kerak, lepas pada sudah beranak. Tak ada habis patai lagi. Baru 30 hari. Tak ada kau tunggu-tunggu pun tak apa dah. Tengok. Orang Tino dia sakit mikir jadi pelik sangat. Tunggu pun tak apa dah kerak dah kau hari tu. Abang kata wak lolok ya. Ya dah beda bedu dah pula. Jadi pula. Saat ni kata nak mati syahid masa bersalin. Cuma kalau kita berdoa untuk mati baik ni tak apa. Ketika bersalin ke mana-mana doa, hak penting doa mati dalam keadaan molek. Kalau mati ketika beranak pun biar mati syahid. Tak apalah, tapi bukan mati ni koya ya soalan ni. Apakah hukum jika terjumpa duit atau mah kita boleh ambil sipir? Boleh tapi kena iklan dululah duit ni.
Kita royak jumpa pitih 50 riyal, royak siapa dia ada hilang pitih, siapa dia ada jatuh pitih. Biasa 50 riyal ni orang cari seminggu, lepas dah seminggu tak cari dah lupa okey. Dalam masa seminggu kita cari. Kawasan itulah. Lepas pada tak ada orang ngaku, kita pun niat, ya Allah, hamba nak miliki duit ni. Maknanya kalau tuai dia mari, saya akan bayar ganti rugi. Kita pun ambil buat beli guna, hukum dia sah. Apakah tanda doa kita diterima oleh Allah Ta'ala? Tak tahu. Doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang diterima dah, kita kata tak diterima. Kadang-kadang tak diterima, kita kata diterima. Tak tahulah. Mungkin kena tanya Tuhan lah, diterima atau tak terima. Cuma Tuhan kata, mu doa lah apa dia pun, aku terima belaka. Cuma, aku akan buat menurut aku. Bukan menurut caramu, menurut aku. Semua permintaanmu aku dengar belaka, aku terima belaka. Permohonanmu aku terima belaka. Supaya universiti lah. Waktu pendaftaran. Orang daftar atas boleh. Semua terima belaka boleh. Tapi hak diterima, kau boleh kau gapo hak tu bergantung kepada Tuhan pula. Berdosa kodok kita repuai duduk dalam rumah tapi tak tutup aurat. Tapi bila buka pintu, orang lalu lalai depan rumah dapat tengok kita tak tutup aurat dalam rumah. Kalau tempat tu tertutup dah, tiba-tiba orang pasal jenis gelenyar lalu ke rumah orang pasal jenguk rumah orang. Tak boleh lagu tu. Nampak aurat rumah orang. Orang pun kepanasan juga. Maka dikira kita tutup aurat dah. Dia yang bersalah. Lagu tu. Pada pandangan ustaz, pinjaman bank berasas ke Islam ada unsur riba atau tidak? Bank dia ada panel syariah dia. Tanya panel syariah dia lah. Panel syariah dia lah bertanggungjawab. Kalau dia kata bukan riba, dia tanggung. Kalau dia kata riba, dia tanggung. Ambo bukan panel syariah bank. Namun ambo jawab, dia kata panel syariah tu kata, balah pula, kepala pula. Jadi hukum akal ni dia akan tanggung. Hok kata dok, dia akan tanggung. Hok kata yo, dia akan tanggung. Jadi dia kata berasas ke Islam tak ada unsur riba misalnya. Boleh dia lah, dia tanggung lah. Mungkin dia mengaji juga, dia pun panel syariah. Dia pun ada hujah dia juga. Jadi ulama khilaf benda lagu ni. Kalau boleh jauh ke. Tapi kalau nak juga macam-macam orang lagu ni. Ada orang lah ni ngaji bahagian pembangkit Islam. Ingat nak suruh jadi alim ngaji apa nak jadi panel syariah bank. Tujuan ngaji agama kerana nak dapat jawatan. Apa? Hamba dia boleh jadi panel kak. 5 bank hamba pegang. Panel syariah ni, panel syariah ni. Dia pun buat marilah dengan kaedah dia. Jawab apa dia. Dia akan tanggung. Dia akan dipertanggungjawab di hadapan Tuhan. Kalau betul-betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, nyanyolah. Boleh kau bercita-cita dan doa nak mati di perkuburan bakit? Amo sebut dah saat ni. Cita-cita keadaan mati, tempat mati yang baik tu sunat, tak apa, tak ada masalah. Mati di bakit ni, mati tempat molek. Perkuburan bakit ni di Madinah. Kerana Nabi sebut, akan muncul daripada perkuburan bakit 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Jalan direct. Maka ramai orang bercita-cita nak meninggal di bakit. Kerana janji daripada Nabi. Tak salah kita bercita-cita supaya hamba mati di bakit. Tak apa, tak ada masalah. Boleh cakap cadangan nama-nama. Boleh beri tak cadangan nama-nama tokoh wanita Islam untuk anak perempuan saya. Nabi kata perempuan yang sempurna ni dalam sejarah umur dunia ini 4 orang saja. Pertama nama Asiyah binti Muzahim. Kedua nama dia Maryam binti Imran. Maria Asiyah. Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid. Sayyidina Fatimah. 4 orang ni hak suhu sekali. Jago. Marilah tokoh dunia setara mana. Agama ni, tokoh ni, tokoh kebajikan, tokoh goni, tokoh gapo, Teresa ni lah, Mada ni lah, gapo dia tak boleh lawan pak ni. Kebaikan dia tak boleh lawan. Sejarah-sejarah Islam banyak tokoh. Sumayyah ko, sahabat Nabi. Sumayyah, Zinirah. Siapa dia lagi? Ikutlah nama gapo dia. Khawlah. Tu antara nama perempuan yang hebat. Hak tak ada khilaf ulama, sahabat-sahabat. Kalau tokoh terkemudian ni takut khilaf, takut kita ambil tokoh, kena tokoh Wahabi saja. Tokoh gerakan tak tahu alik-alik jatuh, kita ingat tokoh molek.
Jadi kita ambil tokoh hak zaman dulu, hak tak ada khilaf ulama dah. Nah. Apa hukum jika kita sebut astaga? Apa makna seperti istighfar kau dak? Astaga ni kita tak tahu jenama apa. Saja-saja kau perkataan dia hamba tak boleh nak tahu. Makna istighfar kau hamba tak tahu makna astaga ni apa dia. Kalimah saja-sajalah. Kalimah saja nampak macam tak tahu style kau lagu mana Macam-macam orang reka kalimah. Nampak macam bodoh pun ada tapi lagu tu lah. Kalimah dalam komik dalam majalah pun ada. Jadi hamba tak tahu makna istighfar kau apa dia. Mohon ustaz beri huraian sikit tafsir surah Al-Fatihah. Kalau boleh buka sedikit rahsia surah Fatihah. Gini. Nabi dalam ulama kata tafsir 30 juzuk itu pentafsiran dia, tafsir dia bukan ayat dia. Tafsiran dia, fahaman dia, ajaran dia terkandung di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Sebanyak-banyak surah 30 juzuk tu terkandung tafsir dia di dalam tafsir Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah pula dirumus-rumuskan diterkandung dalam tafsir Bismillah. Bismillah pula syarah dia, rumusnya dia terkandung di dalam huruf ba. Bismillah ba. Syarah ia panggil kapsul. Khulasah, intipati daripada ba saat ni dalam titik permulaan menulis kalimah ba. Ulama syarah mengenai syarah-syarah dia. Katanya Sayyidina Ali kata kalau hamba nak syarah bismillah saja nescaya 70 ekor unta penuh dengan kitab. Tu pun lebih lagi hamba nak syarah. Jadi hak penting kita rasa kehebatan surah Al-Fatihah. Sebab itulah kita bertawasul dengan surah Fatihah. Seolah-olah kita bertawasul dengan seluruh ayat Al-Quran. Keberkatan dia. Sebab tu kita baca Al-Fatihah dengan berkat surah Fatihah, dengan sir surah Fatihah, wabil azamati, dengan kemuliaan, dengan kekaramatan surah Fatihah, dengan kemuliaan, dengan gapo, hajat-hajat kita. Cukup dengan kita rasa lagu tu. Rahsia dia sangat hebat, sangat tak tahu manusia. Ada orang boleh pecah semua benda dengan Fatihah. Banyaklah rahsia, terlalu banyak. Yang penting iktikadlah dalam hati surah Fatihah ni sangat besar kejadian dia. Mana lebih baik? Share live kuliah secara umum ataupun secara personal? Adakah ia dikira tidak menyembunyikan ilmu? Pula. Sekiranya kita tidak tahu ilmu itu tapi tak nak share, adakah dikira menyembunyikan ilmu? Gini. Ilmu kalau manfaat share umum. Berilah kepada siapa-siapa dia, orang baca, orang tak baca. Tapi ada ilmu itu khas untuk personal, okey kita share secara personal. Ataupun kita nak tegur seseorang berkait dengan dia, maka kita wis secara personal. Tak apa. Kalau kita adakah dikira sembunyikan ilmu secara personal? Tak juga. Tengok keadaan dah. Begitu juga kalau kita tak sempat share, adakah kita dikira sembunyikan ilmu? Enggak tak sempat ke? Nak makan nasi, nak gapo cakap kerja nak share goni ya. Ni adalah jarang-jarangnya. Tak apalah. Tidak dipanggil sembunyikan ilmu. Macam mana nak menyucikan najis anjing yang kena dengan barang kita, contoh kena pada kasut, basuhlah. Ambil air seluk, basuh. Cuci-cuci dengan ambil beru, sabun basuh-basuh dulu, bersih. So, lepas tu ambil seluk so, capur air lagi 5. 7 kali berlaku. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita manfaatkan barang gadaya kita? Barang gadaya, contohnya si A, gada tapak kedah pada si B. Tak ada pitih. Kalau tak ada pitih, dia butai pitih. Maka B kata, demo butai kena gada benda. Biar percaya sikit takut demo lagi. Tak apa, kedah tu hamba gada ke demo. Sementara dalam gadaya, sebab nak guna tapak kedah, dia menego. Barang kedah ni bukan kedah orang. Tapi kedah ni, tuai dia gada dah kat hamba. Nya guna buat nego dah pula. Belagu mana? Dengan menggunakan modal si B. B lah. Sehingga si A tu pun balik. Mana tapak kedah itu. Lagu mana? B kau guna ke dia ni? A tapak.
Si A gada tapak kedah pada si B. Sementara dalam gadaya si B tu bukan SB tu, bukan sebab tu. Si B guna tapak kedah. Sudah. Guna bagi gadaya orang. Apa hukum dia? Tak boleh. Bagi orang gada kita tak boleh guna. Orang gada je, orang gada motor, orang gada gapo tak boleh guna bagi tu. Kita kena jaga bagi dia. Tujuan bagi tu ya wi kita, bukan nak suruh kita guna. Tujuan dia, tujuan nak suruh kalau dia tak ada bayar, dia mau ambil motor ni. Ni duk tengah gadanya wak derak motor orang, wak derak kereta orang. Nyaku tanah orang, wak nane tanah orang, gada lagu tu, siapa dia guna, hukum dia haram. Kerana apa? Kerana gadaya orang ni milik orang lagi. Cuma dia gada baru. Kalau janji dengan kita tak lepas hutang barulah kita boleh jual. Ni tak ada, duk dalam proses baru kita duk guna dah. Kedah ni hamba kata nanti gapo-gapo baru nak jual ke gapo. Nya guna wak nego wak gapo, hukum dia tak boleh. Cara muamalah lagu ni salah. Kena minta izin dengan dia. Kalau minta izin pula, hamba nak sewa dah pula. Bagi gada tu hamba nak gunalah. Kena kecek kira, kena bayar ke apa dia. Kena kecek kira biar jelas. Yakni bagi gadaya orang tangan kita, jangan kita guna. Kecuali benda tu kena guna macam kuda. Dalam kitab Fiqh kata kuda ni kalau tak naik dia mampu. Dia sakit, jadi kena naik. Kita naik tu bukan kerana kau nak suruh binatang tu segas macam kalau gapo-gapo gitu saja. Bukan kata boleh guna. Ni orang gada motornya naik motor siapa habis. Sepoket-sepoket. Minyak motor ke apa dia. Perbuatan lagu ni salah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.